Satu lagi inisiatif bantuan pendidikan baharu dijangka diumum Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor dalam masa terdekat. Ia sebagai kesinambungan usaha kerajaan negeri memperkukuh masa depan pendidikan anak Sabah. Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Sabah, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, bantuan itu akan memberi tumpuan kepada pelajar yang ingin melanjutkan pengajian ke peringkat universiti. Dan insyaAllah dalam masa terdekat nanti ada yang amat berhormat akan umumkan inisiatif pendidikan yang baru lagi untuk membantu anak-anak kita dalam bidang pendidikan ini. Datuk Arifin yang juga Exco Agama dan Pendidikan Negeri ditemui selepas merasmikan persidangan tahunan Parti Gagasan Rakyat Sabah bahagian Karambunai. Setakat ini, 13 inisiatif pendidikan telah dilaksana kerajaan negeri dengan peruntukan lebih 70 juta ringgit. Ia bukti keprihatinan kerajaan negeri dalam memacu pembangunan modal insan di bawah kepimpinan Gabungan Rakyat Sabah. Sekolah Menengah Kebangsaan Titingan Tawau terus mengukir kejayaan apabila mencatat grade purata sekolah GPS 4.59 dalam keputusan SPM 2024. Pencapaian itu sekaligus mengatasi grade purata negeri Sabah sekaligus mengangkat sekolah berkenaan ke tangga ke-6 terbaik di daerah Tawau. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan menyifatkan kejayaan itu sebagai bukti kesungguhan warga sekolah yang menyahut cabarannya tahun lalu untuk meningkatkan pencapaian akademik. Kejayaan itu tidak mungkin dicapai tanpa dedikasi para guru, sokongan ibu bapa dan kerjasama erat komuniti setempat. Alhamdulillah. Dalam SPM 2024 yang lalu, SMK Titingan telah mencatat pencapaian yang begitu baik, iaitu 4.59 grade purata sekolahnya. Dan kalau saya lihat, ia adalah lebih tinggi daripada purata negeri Sabah ini. Saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua yang terlibat. Datuk Nizam yang juga Adun Apas menyampaikan sijil penghargaan kepada pelajar cemerlang sempena Majlis Anugerah Inspirasi Kurikulum SMK Titingan di Tawau. Beliau yakin SMK Titingan mampu mencatat kejayaan lebih cemerlang dalam SPM 2025 dengan semangat berpasukan dan kepimpinan pendidikan yang kukuh. Kerjasama dan saling menghormati antara kerajaan negeri dan persekutuan menjadi asas penting bagi mempercepat agenda pembangunan negeri. Ahli Parlimen Papar, Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, pendekatan intergovernmental yang lebih inklusif dapat memastikan kepentingan negeri diangkat dalam kerangka nasional secara lebih berkesan. Alhamdulillah, di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri, kita melihat wujudnya perubahan cara dan sikap kerajaan persekutuan terhadap negeri, khususnya yang terkait dengan MA63. Ini kita tidak boleh nafikan dan kita perlu berlaku adil. Datuk Armizan ditemui pemberita selepas merasmikan persidangan tahunan bahagian Parti Gagasan Rakyat Sabah 2025 bahagian N17 Darau. Beliau turut menyambut baik keterbukaan kerajaan persekutuan dalam memberikan ruang kepada Sabah termasuk dalam sektor tenaga, pengurusan projek kecil serta rundingan setara dalam sektor minyak dan gas. Sokongan padu rakyat serta kerjasama pemimpin akar umbi amat penting dalam menjayakan agenda pembangunan negeri Sabah. Ia termasuk usaha memperkukuh perpaduan, menjaga integriti dan memastikan kebajikan rakyat terus dibela. Naib Presiden Gagasan Rakyat Sabah, Datuk Masyong Banah berkata, rakyat mahukan pemimpin yang bersatu hati demi kestabilan politik dan kemajuan ekonomi negeri. Beliau ditemui media dalam majlis perasmian mesyuarat tahunan Gagasan Rakyat GUM-GUM di Batu 14 Sandakan. Sementara itu, Ketua Bahagian Gagasan Rakyat GUM-GUM, Datuk Jusli Ajirul berkata, jentera parti itu siap siaga mendepani pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun Sabah ke-17. Setiausaha Eksekutif Gagasan Rakyat Sabah, Datuk Abdul Kasim Razali pula mengingatkan pemimpin dan jawatan kuasa parti supaya sentiasa menjaga integriti dan imej parti dalam memastikan kepercayaan rakyat kekal utuh. Beliau berucap merasmikan mesyuarat tahunan Gagasan Rakyat Sungai Sibuga di Sandakan.
Dalam perkembangan berkaitan, Adun Nabawan, Dato' Abdul Ghani Yassin mengajak rakyat luar bandar terus menyokong dasar pembangunan negeri yang menekankan kemajuan holistik. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan Majlis Perasmian Serentak Persidangan Tahunan Pergerakan Wanita, Pemuda dan Beliawanis Gagasan Rakyat bahagian N44 Tulit di Kampung Kuit Lanasok. Kehadiran lebih 1,000 perwakilan dalam mesyuarat tahunan di beberapa bahagian mencerminkan iltizam untuk terus memperkukuh perpaduan demi masa depan Sabah. Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia terus komited mendidik anak muda tentang tanggungjawab percukaian menerusi program Hasil IO Tax Buddy HYTB. Dengan pendekatan kreatif dan interaktif, program ini menyampaikan ilmu percukaian secara mudah dan menyeronokkan, termasuk menerusi hasil Pocket Talk dan Tax Flores. Siri kedua HYTB 2025 menyaksikan penyertaan 100 mahasiswa IPG Kampus Keningau selaku tuan rumah program yang kini memasuki tahun ke-5 penganjurannya. Majlis penutupan disempurnakan pengarah Jabatan Khidmat Korporat Hasil Syahrul Niza Bisharin. Program bukan sahaja bertujuan menyampaikan ilmu, malah menanam kesedaran bahawa cukai adalah tanggungjawab bersama untuk pembangunan negara. Pendidikan cukai yang berterusan dalam kalangan pelajar mampu menyemai rasa tanggungjawab fiskal sejak awal. Ia selari dengan aspirasi negara ke arah pematuhan cukai secara sukarela. Muhammad Kasmir Amar Muhammad Ali muncul juara bintang Sandakan FM 2025 selepas menewaskan 5 peserta lain di pentas akhir yang berlangsung meriah di Sejati Walk Sandakan. Beliau membawa pulang wang tunai RM5,000, trofi dan sijil penyertaan. Kasmir turut dinobatkan sebagai penerima anugerah vokal terbaik dan menerima tambahan wang tunai RM1,000. Mengucapkan terima kasih memang terutamanya kepada bapa saya lah. Bapa saya yang sangat-sangat banyak membantu saya dan juga kepada arwah mama saya. Kalau dia masih ada, dia mesti akan bangga, dan kepada semua keluarga-keluarga dan kawan-kawan. Tempat kedua disandang Nabila Sutrisno, manakala tempat ketiga dimenangi Hafiz Benjamin. Nabila turut menggondol 2 anugerah khas, persembahan terbaik dan undian paling popular dengan hadiah masing-masing RM1,000. Saya sangat gembira dan semua yang saya buat ni pun semuanya memang untuk family, sebab ibu bapa saya yang mau sangat tengok saya perform. Terima kasih kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberi nikmat dan rezeki ini. Pertama sekali saya sangat terkejut, tidak sangka-sangka lah, tapi bersyukur jugalah. Pentas akhir bintang Sandakan FM disiarkan secara langsung menerusi radio Sandakan FM dan penstriman langsung di laman Facebook Sandakan FM dan RTM Sabah. Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Shiri memuji usaha RTM melahirkan bakat-bakat berkualiti tinggi dalam industri hiburan tanah air. Penganjuran bintang Sandakan FM antara inisiatif yang memberi peluang kepada penyanyi baharu untuk menyerlah di pentas tempatan. Dan kesemua performance adalah sangat-sangat baik dan sangat-sangat top, dan saya juga berasa sangat gembira dengan bangga dengan Sandakan FM kerana boleh menjalankan live, dan the team of production is really top. Vivian ditemui RTM pada pentas akhir bintang Sandakan FM di Sejati Walk Sandakan. Beliau yakin program seumpama mampu mencungkil lebih ramai bakat muda yang berpotensi untuk diketengahkan ke peringkat lebih tinggi. Pertandingan ini membuktikan Sandakan FM bukan sahaja berperanan menyampaikan maklumat kepada masyarakat, malah antara medium penting pencarian dan pembangunan bakat seni tempatan. Baik saudara, sekian dahulu paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak bersama Bu Mawin. Malaysia Madani, rakyat disantuni.